Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمين أمين رب العالمين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمين أمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا عن 4 خصال: عن عمره فيما أفنى، عن جسده فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما فعل به. هذا حديث حسن صحيح رواه Imam Tirmizi. Baik, yang dimuliakan tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, Abu Bakar Siddiq, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji-hajah, muslimi muslimat, datuk-datuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni adalah malam siri terakhir di bawah tajuk Hatta Pusaka, InsyaAllah. Dan kita ada buat sedikit recording. Tuan Haji minta buat recording supaya dapat manfaat. Saya akan buat sedikit revision, dan kita bermula daripada situ untuk tamatkan bab Hatta Pusaka. Kerana harta sebagaimana disebut oleh Nabi SAW adalah soalan ketiga di padang mahsyar. Jadi sudah bocor soalan di padang mahsyar, sudah bocor ada 4 soalan semua. Di alam barzakh juga sudah bocor. Ada berapa semua soalan di alam barzakh? Belum pergi ustaz. Kalau jawab dia tanya bila balik. Di alam barzakh ada 9 soalan. Jadi kita bukan nak kena hafal jawapan dia. Bukan nak kena hafal jawapan dia. Ia bergantung kepada iman dan akidah kita. Jadi i'tiqad, keyakinan kita tentang adanya alam ghaib. Sebab itu persiapan kita untuk kembali ke alam baqa', kekal abadi, sangat-sangat mustahab. Kita tak lama di sini, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, tapi jarang kita jumpa orang 100 tahun. Tapi persiapan itu adalah persiapan untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Sebab tu kita jangan ditipu dengan dunia. Apa makna ad-dunia? Dekat. Alif, lam, dal, nun, ya, alif. Ad-dunia. Ad-dunia ni makna dekat. Ad-dunia makna musnah. Ad-dunia makna suatu benda yang lara, menipu, lalai kita. Sebab tu Imam baca tadi ayat tentang mata'ul ghurur. Sebab tu kita nak kena faham hakikat kehidupan. Itu Quran mula alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula sekali Quran sebut, Quran ini akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk, akan menjadi panduan, akan menjadi kompas kepadamu wahai manusia. Yani orang yang macam mana? Orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang meyakini perkara yang ghaib. Bukan percaya, yakin. Nanti kita akan bincang satu tajuk, beza antara percaya dengan yakin. Seseorang yang percaya belum tentu dia yakin. Tetapi seseorang yang yakin sudah pasti dia percaya.
Sebab tu yakin dan percaya dua perkara yang berbeza. Ramai kita yang percaya, tapi tidak ramai kita yang yakin. Itu makna iman. Al-imanu laysa bitamanni wala bitahalli, walakinna ma waqara fil qalb. Ni Nabi sebut ni, ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan suatu yang kau angan-angankan. Iman itu bukan suatu yang kau impi-impikan. Iman itu bukan suatu yang kau cita-citakan. Oh, aku dah beriman. Oh, anak isteri aku dah beriman. Oh, kaum keluarga aku. Bukan begitu, kata Nabi. Bukan suatu yang kau cita-citakan, bukan yang engkau rasa, bukan, kata Nabi. Tapi iman itu ma waqara fil qalb. Ma waqara fil qalb. Iman itu apa yang kau iqrarkan dalam hatimu, al-qalb, yang kamu iqrarkan dalam hatimu, wa saddaqahul amal, dan buktikan keimanan itu dengan perbuatanmu. Yakin mata ditanya, yakin mata akan ditanya. Jaga mata kita. Yakin lidah akan ditanya, yakin lidah akan ditanya. Jaga lidah kita. Yakin telinga akan ditanya, yakin telinga akan ditanya. Jaga telinga kita. Yakin seluruh jasad dan tubuh badan kita, yakin, maka jagalah seluruh kehidupan kita. Jadi kita meyakini pembalasan di sana, kita meyakini kehidupan di sana, maka apa yang dicerita oleh Nabi adalah benar. Quran adalah benar. Syurga adalah benar. Neraka adalah benar. Mahsyar adalah benar. Alam barzakh adalah benar. Raqib dan atib adalah benar. Semua yang gaib adalah benar. Iman. Tentu melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebut dalam bab harta pusaka ni, ma haqqum ri'im lahu syai' yusi fihi yabitu lilatan illa wasiyatuhu maktubah indah. Kata Nabi SAW dalam bab harta ni, dalam bab wasiat harta pusaka khususnya, tidak boleh tidur kita 2 malam berturut-turut, melainkan harta-harta kita telah siap kita wasiatkan. Tidak boleh tidur 2 malam berturut-turut. Berapa malam dah kita tidur, dan banyak di kalangan kita tak tulis wasiat. Kesannya kita tengok bergaduh anak beranak, memasang muka anak beranak, tak pedegur siapa anak beranak, benci membenci anak beranak, bermusuh anak beranak, tipu menipu anak beranak. Sebab Nabi pesan dah, harta sangat dekat dengan hati manusia. Harta menyebabkan manusia boleh jadi tamak dan gila. Sehingga Quran sebut, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Apa kata Nabi? Apa kata Quran? Kamu memakan harta pusaka tanpa mengira halal dan haram, kerana kamu sangat gilakan harta dunia. Tu Quran sebut tu. Wa ta'kuluna turath, yakni harta pusaka. Kamu memakan harta pusaka, tak kisah halal haram, belakang kira. Tipu tak tipu, belakang kira. Betul tak betul, belakang kira. Sebab tamak kita bab harta. Maka kata Nabi, sebelum bergaduh anak beranak, sebelum bergaduh adik-beradik, sebelum bergaduh kaum keluarga, kita kena pastikan wasiat harta itu adalah kita jaga dengan buat sebaik mungkin. Sebab tu dalam bab wasiat ni ini saya sebut sikit semua-semua harta yang akan ditanya di akhirat. Ulang ajalah untuk murajaah kepada rakaman ni. Jadi bila ditanya sumber harta dan guna harta, ada 7 semua. Tuan-tuan buka mana-mana kitab fiqh, ada 7 sumber harta yang akan Allah Ta'ala soal siasat di pada mahsyar. Pertama, gaji-gaji dan upah kita, pendapatan kita. Yang kedua, perniagaan kita, yang mana berniaga lah. Yang ketiga, pelaburan kita, ramai kita duk melabur. Yang keempat, harta pusaka kita.
Yang kelima, hutang piutang kita. Yang keenam, pemberian kita, ataupun yang kita dapat daripada orang yang memberi kepada kita. Sebab apa? Ini sumber harta juga. Kita takut, kita ada pangkat, kita ada kuasa, kita ada kedudukan, orang bagi tu, orang bagi ni, orang taja tu, orang taja ni. Sedikit sahaja bezanya dengan rasuah. Sebab tu ada pangkat, ada kedudukan, ada kuasa. Hati-hati bila kita menerima sesuatu. Ini ada hadis sahih, kisah Nabi dengan sahabat yang mengutip zakat. Ada kisah dia, sehingga Nabi kata, inilah bibit-bibit rasuah. Dia mengutip zakat, tapi ada sesuatu yang diberikan kepadanya, top up, ataupun tips ke atas kutipan zakat. Itu yang kita takut. Semua ni disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tajuk lain lah ni. Kemudian bab nafkah, kita suami ni nak kena tahu, nak kena ambil hirau. Dan nafkah ni sangat hebat. Di antara infak yang ada, termasuk nafkah. Nafkah ni di bawah infak. Infak ni banyak. Infak ni ada dua jenis, infak wajib, infak sunat. Infak wajib ada 4 jenis. Infak sunat lagi banyak, disebut tatawwu'. Infak wajib apa? Zakat fitrah, tu infak tu. Zakat tu infak, tapi infak wajib. Zakat fitrah, zakat harta, nazar, dan juga bila kita tak bayar, bila kita puasa. Jadi ini nak kena tahu. Infak sunat macam-macam jenis lah, tatawwu' dipanggil. Jadi nafkah di bawah infak, tapi Nabi sebut dengan jelas, infak kepada fakir miskin, infak fi sabilillah, infak membebaskan seorang hamba, infak untuk menjaga anak dan isteri. Jauh lebih besar pahalanya infak nafkah menjaga anak dan isteri. Hadis sahih itu riwayat Muslim. Infak kepada fakir miskin, infak fi sabilillah, infak membebaskan seorang hamba. Tapi infak dalam menjaga dan juga membimbing, menguruskan anak dan isteri, kata Nabi, infak dalam bentuk nafkah jauh lebih besar pahalanya. Beruntunglah wahai si suami, kita lah, setiap sen yang kita berikan kepada anak dan isteri kita, infak yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka kita masuk sikit dalam bab harta pusaka ni, sebab Quran pun sebut, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antaramu datangnya tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hukum asal wasiat adalah wajib. Surah Al-Baqarah 180. Tapi telah dimasukkan dengan ayat surah An-Nisa dalam bab faraid. Tapi sebelum turun bab faraid dalam surah An-Nisa, hukum meninggalkan wasiat adalah wajib. Tapi sekarang ni bila ada bab faraid, hukum menunaikan wasiat atau melaksanakan wasiat adalah sunat muakkad. Hukumnya telah menjadi sunat. Cuma nak ceritanya tetap nak kena buat juga wasiat ni. Baik, tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan biasa ditanya, Ustaz, isteri, suami, ayah, ibu saya mati, wasi tak lantik, wasiat tak buat.
kita waris, bagaimana nak urus harta si mati. Ini kita nak kena tahu. Jangan salah urus harta si mati. Jangan kita tak ambil hirau nak urus harta mak, harta ayah, harta suami, harta isteri. Sebab apa? Harta ini kalau kita salah urus, kita di dunia akan memakan harta haram, harta yang batil, harta yang bukan hak milik kita. Dan kita takut mak dengan ayah kita di alam barzakh, kita juga silap urus, maka mereka juga merana di alam barzakh. Salah satu sebab ayah dengan mak boleh merana di alam barzakh adalah hutang piutang. Sebab tu kita waris kedudukan hutang si mati, kita nak kena ambil hirau. Sebab tu saya di kampung mak dengan ayah masih ada. Selalu saya berhubung dengan dia dan saya akan tanya dia, ada lagi tak hutang mak, hutang ayah? Yang lama tu saya dah tanda, yang baru-baru ni. Sebab bila berlaku kematian, kita anak ni nak kena urus hutang-hutang. Sama juga dengan isteri, dengan suami. Kita pesan kat isteri kita, abang ni dah ada hutang sekian-sekian, tapi 2-3 hari ni, ini abang buat hutang lagi. Kalau abang tak sempat bayar, ini kedudukan hutang. Sama juga kita isteri, bang yang dulu senarai dulu, yang senarai sekarang ni, yang ni pula abang tengok pening. Tapi kita nak ceritanya bahawa jangan duk main-main dalam bab hutang. Ini salah satu benda yang saya pernah sentuh hari itu sekali. Tadi kita akan sambung. Cuma nak ceritanya, mati tak melantik wasi. Apa makna wasi? Pentadbir, pengurus harta. Tak tahu siapa nak urus harta. Yang ni jadi, siapa nak mula ni bang? Kita adik-beradik ramai. Biarlah dulu, baru je kan mati tu. Kubur masih basah lagi. Lepas tahun, setahun. Lepas tahun, setahun. Dah masuk 5 tahun. Macam mana harta ayah tu bang? Rumah pusaka tu siapa punya? Kebun kelapa sawit tu siapa punya? Saham yang ada tu siapa punya? Emas 3-4 kilo tu siapa punya? Akhirnya mati pula adik-beradik lain. Sudah. Lapis kedua. Mula lapis pertama. Sebab tu kita tengok ada kes yang saya diberitahu 400 lapis je. 400 lapis. Kalau kita tengok kes di Kampung Baru tu, berapa lapis tu? Saya dipahamkan ada satu tanah tu, keluasan waris yang dapat seluas dia berdiri. Banyak lapis tu. Bahagi seluas berdiri je dapat. Allah, kecil. Tapi tak ada siapa nak. Sebab itulah kita nak kena ambil hirau. Bukan masalah kita nakkan harta, tamakkan harta. Bukan. Masalahnya akhirnya kita takut hutang-hutang mak dengan ayah tu. Sebab dosa hutang, hadis sahih, azab sudah bermula di alam barzakh. Tu nak bawa tajuk hutang tu tak habis lagi tu. Hadis sahih tu, hutang tak dibayar, azab sudah bermula di alam barzakh. Sebab tu hutang dengan isu main-main. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di akhirat. Jadi kita tak bayar hutang, mak dengan ayah berhutang, kita duduk sapu faraid semua. Masalah lah tuan-tuan. Yang kedua, sebagai seorang isteri, apa hak dah? Saya dah atas pencarian, atas suami. Ini pun kita nak kena jelas anak-anak. Kalau mak dengan ayah dah pesan, harta ni atas pencarian kami, banyak mana ni mak dengan ayah, kami kira-kira aset apa yang ada ni, termasuk cash, lebih kurang dalam 10 juta. So kami dah setuju, mak kamu 5 juta, ayah 5 juta. Ini harta sepencarian kami. Kita anak-anak nak kena dengar. Sebab bila mak mati, harta sepencarian yang mak sahaja yang kena diagih faraid. Harta sepencarian ayah tidak boleh diagih faraid. Sama juga bila ayah mati. Bila disebut harta sepencarian, yang nak diagih faraid hanya harta sepencarian bahagian ayah sahaja. Bahagian mak jangan diagih faraid. Kita agih semua, mak terkebir-kebir. Mak pun tak mengaji juga. Jadi mak dapat 1/8. Mak 1/8 sikit sangat. Sedangkan mak dapat harta pencarian. Ini harta pencarian. Kami ada anak perempuan ustaz, tak ada anak lelaki. Ni kita nak guna apa ni, kaedah ni? Sebab adik-beradik kita duk menunggu harta kita tu. Kan bila nak mati kamu ni, panjang umur pula adik-beradik kita. Adik-beradik dah meleleh helio ni. Kita harta tak banyak, rumah ada 3-4 biji, kereta ada 12 biji, betul tak? Tanah ada 10 hektar,
20 ekar, sana musang king, sini musang queen, sana IOI, macam-macam. Saya suka betul IOI. Antara dua yang suka IOI lah, terlampau suka sangat. Baik, jadi anak perempuan, kita ada anak perempuan, macam mana nak buat ni ustaz? Ni datangnya konsep wasiat dalam Islam Macam mana nak buat harta kita ni? Sebab anak lelaki tak ada. Yang ni kita nak pastikan supaya harta kekal milik anak kita. Cuma ada cara. Boleh berwasiat kepada waris. Sebab kita tengok isteri kita 1/8, kita suami 1/4. Kita harta banyak, tapi di segi faraid isteri 1/8. Saya nak tambahlah harta saya pada isteri saya ustaz. Macam mana cara dia? Tapi soalan asasnya, waris dah ada hak faraid. Apakah kita boleh tambah lagi harta kepada waris? Apakah kita boleh berwasiat lagi kepada waris? Sebab Nabi sebut la wasiyata liwaris. La wasiyata liwaris. Tidak boleh kamu berwasiat kepada waris, sebab waris dah ada hak faraid. Tapi hak faraid isteri kita 1/8, kita suami 1/4. Isteri pun nak fikir juga, aku pun nak bagi juga harta kat suami aku. Kalau ikut faraid 1/4, kita pun nak fikir juga, nak bagilah harta kat isteri kita, nak tambah. Sebab faraid 1/8. Habis tu apa cara dia? Apa instrumen dia? Apa kaedah dia? Apa metod dia? Supaya kita suami ni nak kena tahu hak isteri, hak anak. Saya dah sebut tu kan. Saya dah sebut contoh. Bila kita suami mati, waris yang hidup siapa? Isteri. Lagi waris yang hidup mak kita. Lagi waris yang hidup ayah kita. Lagi waris yang hidup anak kita, anak lelaki dan anak perempuan, 2 anak. So ada 5 waris. Di segi hukum faraid, harta kita memang banyak, tapi kita lupa nak tulis wasiat, kita lupa nak lantik wasi, maka dia jatuh faraid. Bila jatuh faraid, isteri kita 1/8. Mak mentua kita, mak kita lah, jadi mak mentua pada isteri, mak kita 1/6. Ayah kita 1/6, jadi ayah mentua kepada isteri. Lebih 2 nisbah 1, anak lelaki anak perempuan. Cuba kita tengok isteri hanya 1/8. Keluarga mentua 1/3, sebab 1/6 campur 1/6 keluar 1/3. Jadi harta yang kita tinggal banyak-banyak, akhirnya tak pergi kepada mak dan ayah kita, maksudnya keluarga mentua lah. Dan satu sudut alhamdulillah, dan sudut yang lain isteri kita hanya dapat 1/8. Sebab tu nak kena tahu kita sebagai suami, bagaimana saya nak tambah harta, apa instrumen dia, apa pendekatan dia, apa metod dia. Apakah boleh dibagi harta sama rata ustaz? Saya ada anak 2 orang aja, seorang lelaki, seorang perempuan, dah kira-kira harta dengan isteri lebih kurang ada 20 juta. Jadi kami ni tak nak ambil halah harta pencarian. Kami kira nak bagi sama rata je pada anak 20 juta, lelaki 10 juta, perempuan 10 juta. Apakah boleh dibagi sama rata anak-anak harta tanpa kita ikut faraid? Bolehkah? Ni kita instrumen tu ada, cuma kita nak kena tahu kaedah dia. Anak angkat, anak tiri, anak luar nikah, anak susuan, duit gratuiti kan, kita secara kerajaan dapat duit gratuiti kan. Dapat duit berapa ni? Adalah ustaz, dalam 400,000 suami saya dapat. Terkejut, suami saya dapat duit 400,000, mati dia. Kan baru je dapat duit gratuiti, terkejut, tak sangka dapat 400,000, mati suami. Jadi apakah duit gratuiti kena faraid? Apakah duit pencen kena faraid? Duit pampasan majikan, suami kita balik kerja, aksiden kepalangan, Allah Ta'ala sayang dia, syarikat tempat dia kerja bayar pampasan. Apakah duit pampasan tu kena faraid? Atau isteri kita kemalangan berlaku di tempat kerja, ada aksiden menyebabkan kematian pada isteri kita, syarikat tempat isteri kita kerja tu bayar pampasan kepada kita, pada suami, jadi kena faraid tak? Kan? Penama dalam KWSP, macam mana ustaz, saya ni dilantik sebagai penama, siapa ni? Isteri ke, suami ke, anak ke, ayah ke, mak ke? Siapa-siapa kita boleh lantik penama. Persoalan pada hukum syarak, apakah milik kita? Apakah milik kita?
Dalam bahasa Inggerisnya nomini. Penama dengan wasi dua perkara yang berbeza tu. Nak tengok fatwa. Apa fatwa kata tentang penama? Jadi kita dah tengok nama kita, milik kita lah ni. Ini masalah. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda macam ni, akhirnya kita terjebak dengan harta-harta yang bukan milik kita. Dan harta wakaf, mak dah wasiat wakaf, ayah dah wasiat wakaf. Duit ayah tu dalam tabung haji ada lebih kurang dalam 300,000. Kau dengar ni baik-baik, kita maklum, ya. Ayah nak wasiatkan 100,000 pergi kepada masjid. Masjid mana? Abu Bakar Siddiq. Kemudian 100,000 lagi ayah nak wasiatkan wakaf kepada pondok. Pondok mana tu? Pondok Pasir Tumbuh. 100,000 lagi, ni rumah-rumah anak yatim ayah dah senarai dah ni. Kau bagilah 10,000 ni, ada lebih kurang 5, 6, 7 rumah anak yatim ni, pandai-pandailah. Ayah kita mati, tengok-tengok dalam akaun tabung haji ada RM50. Wasiat asal 300,000. Bila mati tengok dalam tabung haji, ada RM50 aja duit ayah. Habis tu macam mana kita waris? Wasiatnya 300,000. Nak kena pakai duit kita ke pula? Wasiat pula dalam bentuk wakaf. Habis tu macam mana nak dibuat ni ustaz? Ni kita nak kena ambil kau. Ada disebut dalam kitab Fiqh Manhaji, bagaimana kedudukan harta, nilainya lain ketika diwasiatkan, ketika mati nilainya lain. Macam mana waris nak buat? Tentu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dalam buku saya tu, siapa bawa buku boleh tengok jawapan tu lah. Okey. Cuma kita nak masuk sikit apa benda ni. Ini susunan kedudukan harta si mati. Pertama, urus jenazah dia dulu. Yang kedua, bayar hutang si mati. Ketiga, tunai wasiat si mati. Keempat, bawa agih faraid. Sebab tu benda ni tak boleh lambat. Saya selalu bawa contoh. Nabi wafat. Nabi SAW wafat. Belum lagi dimandikan, belum lagi dikapankan, belum lagi dikebumikan. Sahabat-sahabat dah bincang siapakah khalifah seterusnya. Kita harta ni bertahun-tahun, jangan bincang lagi, baru je mati. Tengok bak kepimpinan negara tu, Nabi belum dikebumikan, sahabat-sahabat dah bincang siapakah khalifah berikutnya. Bukan masalah kita tamak harta. Sunnah tu dipercepatkan urusan, khususnya bayar hutang. Itu kita waris nak kena tahu hutang mak, hutang ayah. Pergi bayar hutang pula. Ada satu kes tu, orang tu halal. Ada saya ceramah di Dengkil. Dia kata, ustaz, ayah pesan ni hutang dia 5,000. Saya tulis ni hutang 5,000. Siapa ni? Ni nama orang yang dia berhutang. Saya pergi jumpa dia lepas ayah mati. Sampai-sampai dia kata, tak bayar-bayar lah, aku dah halal dah harta ayah 5,000. Saya ustaz, bila dia kata halal, saya ambil lah duit 5,000 tu. Macam mana ustaz? Saya kata, mana duit tu? Habis dah. Jadi kita ni nak bayar hutang ayah. Orang yang berhutang tu, dia kata, dah lama dah halal tak bayar. Jadi kita pegang duit 5,000. Adik-beradik lain tak tahu, kita malu. Jadi persoalannya, orang tu dah halalkan hutangnya. Jadi duit tu kedudukannya macam mana? Ini kadang-kadang kita rasa tak ada apa ni, adik-beradik halal kok. Kan? Jadi proses tu kita takut. Sebab bila hutang bukan milik harta kita. Sebab tu jangan lompat pergi faraid. Faraid tu biar betul-betul harta yang lebih, barulah kita agih faraid. Wasiat-wasiat semua tolak tepi, habis dah. Ada lebih harta, barulah kita nak agih faraid. Jadi nak kena tahu urus jenazah ni, bayar hutang semua tu. Ini kedudukan daripada hadis Sahih Ibnu Majah. Bukan saya yang susun tu. Hadis berdasarkan hadis Nabi, kedudukan susunan harta-harta si mati. Jadi urus jenazah, bayar hutang, tunai wasiat. Jadi semua nak kena tengok dah agih faraid. Ini saya sebut dah itu harta-harta harta pusaka. Yang paling penting yang mula-mula sekali itu, semua harta halal sahaja adalah harta pusaka. Saya ulangi sekali lagi, semua harta halal sahaja, layak
difaraidkan. Jadi semua harta haram kita nak kena pasti sekarang. Kita pernah tipu orang. Berapa harta tipu tu? Adalah ustaz 20,000. Tolak tepi. Saya dulu pernah kerja ustaz, jadi orang tengah makan rasuah. Banyak mana makan rasuah tu? Adalah ustaz 100,000. Tolak tepi. Saya ustaz melabur dalam pelaburan, tak patuh syariah, banyak riba-riba saya terlibat. Berapa tu haji agak-agak? Adalah ustaz dalam 200,000. Tolak tepi. Sebab harta-harta haram tidak sah faraid. Jadi kita nak kena lupus harta haram tu. Jangan anak bini kita duk makan harta haram pula. Masalah lah. Jadi kita nak kena jelas mana harta boleh, mana harta yang tak boleh. Tuan-tuan, termasuk juga harta-harta yang tidak termasuk harta pusaka juga kita dah bincang sebelum pada ni. Jadi ini hanya sekadar murajaah. Sekarang ni kita nak tengok isu-isu ni. Kita tengok undang-undang. Undang-undang pun tuan-tuan tengok bila kematian berlaku berdasarkan Probate and Administration Act 1959, kalau kita tak buat wasiat, semua harta dibekukan. Proses nak cairkan harta ni, ya Allah, bertahun-tahun. Ni saya tunjuk peraturan negara kita ni, civil law. Undang-undang syariah satu hal, civil law satu hal. Ini beza antara orang buat wasiat dengan orang tak buat wasiat. Macam mana proses dia? Undang-undang kan? Siapa yang mati, sebelum mati buat wasiat, tak sampai 1 tahun harta sudah diuruskan. Tapi siapa yang mati tak buat wasiat, nak dapatkan LOA, Letter of Administration, surat kuasa tu pun bertahun-tahun turun naik mahkamah. Kita mati dah, bini kita, isteri kita lah, kesian, turun naik. Berapa tahun dah ajah turun naik mahkamah ni? Ada 3 tahun dah ustaz. Tak tahu, tak selesai lagi. Sekarang ni mahkamah pun bersidang online. Kan? Online, mahkamah pun online. Masa banyak. Jadi bertahun-tahun. Proses tu macam baru nak dapat surat tu. Dalam proses tu nak mahkamah tu, mati pula adik-beradik suami, mati pula adik-beradik isteri, mati pula anak saudara kepada suami. Berapa lapis tu. Jadi undang-undang kita dah bagi tahu. Kalau nak lepas undang-undang, mau tengok tu. Akta, hampir 10 akta yang kita nak kena lalu. Sebab tu Nabi kata jangan tidur 2 malam berturut-turut tanpa buat wasiat. Dah buat wasiat tak ada masalah. InsyaAllah semua undang-undang dunia pun mudah, undang-undang akhirat alhamdulillah. Jadi saya dah sebut itu apa makna wasiat. Wasiat adalah ikrar yang dibuat oleh seseorang masa hayatnya ke atas hartanya dan disempurnakan selepas dia mati. Itu nama wasiat. Kalau disempurnakan masa hidup bukan wasiat. Ikrar ni dalam bentuk lafaz ataupun dalam bentuk tulisan, dokumen lebih baik lah. Sebab sekarang ni kalau nak main lafaz-lafaz ni masalahnya. Nenek dulu cakap macam mana? Nenek kata tanah di belakang rumah tu nenek berikan kepada ayah. Beri tu apa? Entahlah, wasiat ke, hibah ke, hadiah ke, tak tahulah pula. Nenek sebut beri je. Bergaduh, nak bergaduh. Mana satu beri ni bawah apa? Kategori apa? Kita orang tua-tua macam tu lah. Kau ambil lah jauh tanah belakang rumah tu kan. Aku mati kira milik engkau lah tanah tu. Macam mana tu mak milik saya? Ni dalam bentuk hibah ke? Hadiah ke? Tu macam mana ni mak? Jadi kita, sebab tu Islam datang dengan jelas tu, kena jelas. Kalau wasiat sebut wasiat, kalau hibah sebut hibah, kalau hadiah sebut hadiah. Jadi kita ni yang masih hidup ni, ilmu ni sangat mustahak. Kita memang niat dah bagus, tapi pelaksanaan tu operational tu, how to operationalize. Tahu dah hukum hakam tu, tapi macam mana nak operate tu, macam mana nak buat, execution dia tu macam mana. Jadi ini yang dikatakan oleh hukum syarak wasiat. Baik, macam mana ni nak buat wasiat? Kena pasti harta. Saya dah sebut dah, mula-mula sekali kena pasti harta. Bincanglah dengan suami dengan isteri. Yang kedua, sedarakan waris faraid, waris bukan faraid.
Senarai dulu waris faraid, senarai pula waris bukan faraid. Waris bukan faraid ini kenapa ustaz? Yalah dah kita nak bagi kepada mak tahfiz. Mak tahfiz tu bukan waris faraid. Oh, kita nak bagi pada pak saudara kita. Pak saudara kita bukan waris faraid. Oh, kita nak bagi pada anak angkat kita. Anak angkat kita bukan waris faraid. Oh, kita nak bagi pada ustaz yang mengajar ni pun boleh. Ustaz ni pun bukan waris faraid. Tapi kita boleh senarai lah. Siapa kita nak bagi harta kita. Jadi senarai dulu waris faraid, senarai dulu waris bukan faraid. Kan? Baik, kemudian senarai hutang. Duduk suami, duduk isteri, senarai hutang kita. Bang, ni rumah macam mana dengan bank, hutang kad kredit, hutang koperasi, hutang tu, hutang ni, macam-macam hutang. Termasuk hutang Allah. Dengan fidyahnya, dengan nazarnya, dengan zakatnya, ni semua hutang Allah. Nak kena senarai juga. Senarai juga. Kan, ni hujung tahun ni. Nak kena tunai zakat ni. Siapa ambil kiraan tahun Masihi, siapa ambil kiraan tahun Hijri, insyaAllah nanti kita akan bincang satu tajuk saja bab zakat, 9 jenis zakat harta. Kiraan tahun Masihi, kiraan tahun Hijri. Baik tuan-tuan, kemudian wasiat 1/3. Sebab tu saya sebut wasiat hanya 1/3 saja. Jadi kalau kita nak bagi lebih pada 1/3, gunalah hibah, gunalah hadiah. Tulis jelas-jelas, lafaz jelas-jelas. Abang menghadiahkan rumah ni kepada sayang. Isi kita, saya terima bang, terima kasih banyak. Abah, Umi, hadiahkan kereta ni kepada kamu, anak kita. Yang mana satu bah, kereta banyak ni, 12 biji. Yang tu, yang sagar. Foto sagar. Contoh, jadi nak kena jelas tu lafaznya. Jadi nak bagi lebih pada 1/3, gunalah hibah atau hadiah. Tapi kalau kita guna konsep wasiat, maka ia 1/3 saja. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Jadi nak lebih pada 1/3, pakailah konsep hibah atau konsep hadiah. Kemudian lantiklah wasi. Individu pun boleh. Wasi ni pentadbir nak mula. Sebab kita bila kita mati, isteri kita sedih. Macam mana harta siapa nak urus? Anak-anak kita pun Allah sebab salah lah macam mana. Jadi lantik wasi pentadbir. Yang ni datangnya amanah raya, datangnya solehin trustee, datangnya wasiat shop, datangnya bank muamalat. Ini institusi. Individu boleh juga ustaz. Individu pun boleh. Kalau kita lantik adik kita sebagai wasi, kita nak lantik suami kita sebagai wasi, kita lantik anak kita sebagai wasi, kita lantik pak saudara, boleh. Individu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita takut dari segi profesional tak ada isu. Lantik pak saudara kita, pak saudara kita duduk kampung, bila tengok saham, aku tak pandai lah bab saham ni, macam mana aku nak urus. Jadi bukan bidang dia kan, turun naik tak pandai aku kan, macam mana market value-nya, share value-nya, tak faham, aku tak faham. Jadi masalah. Jadi sebab tu kita lantik secara profesional, badan-badan yang ada pengalaman. Seperti institusi ni banyak sekarang ni. Kemudian barulah kita tulis dalam wasiat kita, Ros bin Hussein, apa hubungan anak, apa harta nak bagi, duit ASB berapa nak bagi, 50%. Apa ni, wasiat ke, hibah ke, hadiah ke? Tulis dalam wasiat kita 50% hibah. Ni siapa ni? Taufik Khan. Siapa ni? Anak angkat. Apa nak bagi? Duit tabung haji. Berapa nak bagi? 30%. Tulislah sini 30% tu apa? Wasiat ke, hibah ke, hadiah ke? Oh, nak kena tulis dengan jelas. Dan tulis semua tu. Tuan, sebab kita harta banyak. Kan? Kemudian anak-anak bawah umur. Sebab tu wasiat ni bukan orang tua aja, orang muda pun nak kena tulis wasiat. Sebab kematian tak mengenal tua, tak mengenal muda. Kita anak kecil-kecil lagi 2 tahun, 3 tahun, aksiden, mati mak ngayah, anak yatim piatu. Harta bukan tak ada, tapi kita tak tulis wasiat. Adik-beradik balon habis harta-harta kita, anak kita yatim piatu merempak. Kita dulu kerja bukan tak ada harta, tapi kita lupa nak buat wasiat sebab kita ingat orang tua aja kena buat wasiat. Tuan-tuan, tak semestinya. Baik, dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi dah berjam-jam tu, dah nampak nak masuk dah tu. Baik, siapa wasi? Wasi adalah pentadbir. Pentadbir tu sama ada individu ataupun institusi. Siapa penama? Ni nak kena jelas.
Tuan-tuan tolong ambil peringatan penama bukan pemilik harta. Fatwa keluar pada tahun 2000 lagi. Fatwa Jawatan Muzakarah Kebangsaan. Fatwa tahun 2000 menyatakan dengan jelas penama dalam KWSP, penama dalam bank-bank simpanan, penama di pejabat pos, penama di kesatuan kerja, penama di syarikat insurans, semua tu bila berlaku kematian, mereka adalah orang yang mengurus harta si mati, bukan pemilik kepada harta si mati. Jadi nak kena faham tuan-tuan, supaya kita jelas, oh bukan milik kita, kita juga sebagai pengurus kepada harta si mati bila mana kita menjadi penama kepada harta, kecuali penama dalam takaful. Saya sebut sekali lagi, sikit aja tuan-tuan, ambil masa. Kecuali penama dalam takaful. Fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2013 berdasarkan kepada Islamic Financial Services Act 2013, Akta Kewangan Islam. Fatwa telah bersetuju semua papasan takaful adalah milik penama. Saya ulangi sekali lagi, kecuali dalam takaful sahaja. Siapa yang ambil takaful, semua pampasan adalah milik penama dan tidak perlu difaraidkan. Jadi balik rumah, semak semula. Kalau kita ambil takaful, siapa penama-penama. Sebab ambil syarikat insurans itu adalah haram. Insurans haram. Yang halal hanya takaful. Jadi kita nak kena faham. Ambil life insurance. Life insurance bila mati dapat pampasan. Life insurance haram, pampasan juga haram, maka tidak sah faraid. Itu kita pun nak kena tahu beza antara syarikat insurans dengan takaful operator. Yang halal hanya takaful sahaja. Tentu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab hibah, tak sempat saya nak ulas. InsyaAllah ada satu tajuk khas bab hibah. Hibah ada dua. Hibah dipanggil umrah, satu lagi hibah ruqbah. Dan kita digalakkan menggunakan hibah bersyarat, dipanggil hibah muqtarinah bisyart. Apakah hibah muqtarinah bisyart? Yang ni yang kita nak kena mengaji. Sebab hibah ni dia punya efektif dia serta-merta. Kita hibah kereta, serta-merta bagi ke anak kita. Kita hibah rumah pada isteri, serta-merta efektif dia kepada isteri. Tapi kalau saya tak nak efektif dia serta-merta, maka masuk syarat. Abah hibahkan kereta ni kepada kamu dengan syarat berkuat kuasa selepas abah mati. Oh, lambat lagi. Jadi dipanggil hibah muqtarinah bisyart. Boleh letak syarat. Jadi hibah pun kita nak kena tahu juga. Kadang-kadang hibah ni kita tak setuju dengan anak kita, macam mana anak kita buat ikut dan harta-harta kita nak tarik balik hibah. Letakkan syarat-syarat supaya selamat harta-harta kita. Temulakan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, apakah hibah boleh ditarik balik? Boleh jika hibah daripada kedua ibu bapa kepada anak. Saya ulangi sekali lagi, hadis sahih riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Hibah boleh ditarik balik jika sekiranya hibah daripada ayah dan ibu kepada anak, bila-bila masa boleh ditarik balik. Hibah daripada anak kepada ayah dan ibu tidak boleh ditarik balik. Hibah daripada datuk dan nenek kepada cucu, bila-bila masa boleh ditarik balik. Hibah daripada cucu kepada datuk dan nenek tidak boleh ditarik balik. Hibah daripada suami kepada isteri tidak boleh ditarik balik. Hibah daripada isteri kepada suami tidak boleh ditarik balik. Jadi caranya, gunalah syarat-syarat hibah muqtarinah bisyart. Ni kita nak kena bincang lebih lanjut. Akan ada satu syarat, satu tajuk bab hibah saja tuan-tuan, bab hibah saja. Ialah harta dibekukan, jadi kita buatlah wasiat. Kematian mengejut, buatlah wasiat. Tiba-tiba mati, wasiat tak buat lagi. Lasai hutang piutang, jangan ingat bila kita mati anak akan bayar hutang kita. Tulis dalam wasiat tu. Tak apa ayah mati, nanti anak-anak ayah akan bayar hutang ayah. Tulis dalam wasiat. Elak berkaitan waris, lepas tu kena buat wasiat. Manfaat harta untuk waris, bertahun-tahun turun naik mahkamah. Bila nak selesai tu? 30 tahun ustaz tak selesai lagi. Habis tu kebun kelapa sawit tu macam mana? Tak ada siapa yang urus. Harta banyak tapi tak buat wasiat. Kes turun naik di peringkat undang-undang saja pun macam-macam. Ada kebun getah,
Macam mana kebun getah hasil? Tak boleh nak makan siapa-siapa ustaz. No, 20 tahun lagi dekat mahkamah tak tahu apa cerita dia. Jadi sebab tak tulis wasiat. Harta banyak tapi tak boleh dimanfaatkan kepada anak cucu, akhirnya rugi harta-harta kita termasuk pahala berterusan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ni. Ni Tuan Haji kena edit ni. Ni. Tuan Haji kena edit ni Tuan Haji. Bila mana kita ada waris ni aja. Isteri, anak perempuan. Waris lain tak ada. Semua harta kita pergi Baitul Mal. Kita tak tinggal wasiat. Yang ada anak perempuan aja dengan isteri kita. 1/8 dah pakai isteri, 1/2 dah pakai anak perempuan. Habis harta-harta lain, habis Baitul Mal ambil. Sayang. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan harta tersebut untuk pahala berterusan buat kita. Jadi tulis dalam wasiat ini sebut pahala berterusan ni. Saya ni tak ada waris lain dah ustaz. Harta-harta ni dah bagi dah, anak pun dah ada, isteri pun dah ada, yang lebih ni saya nak bagi kepada madrasah, pondok, mak tafiz, anak yatim, masjid, surau, pahala berterusan masuk dalam lubang kubur kita ila yaumil qiyamah.